Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok jenis-jenis turbo yang ada dalam kereta sekarang, sebab tak semua turbo ni sama tau. Dan mungkin salah satu turbo ni dah ada dalam kereta anda. Masalah dengan kereta sekarang ni adalah kadang-kadang tim marketing brand kereta tu dia pun tak familiar twin turbo tu apa, VGT tu apa, parallel turbo tu apa, sequential turbo tu apa. Jadi bila kita tengok kereta yang katanya ada twin turbo, contohnya, kita ingatkan ada 2 biji turbo, tapi sebenarnya satu saja. Jadi kalau anda dah tahu jenis-jenis turbo ni, anda takkan terpedaya lagi dengan term-term yang manufacturer guna ni. Okey, jom kita tengok. First sekali, tujuan turbo ni dipasang dekat kereta kita adalah supaya dia boleh sumbat lagi banyak udara untuk masuk dalam enjin kita. Bila lagi banyak udara dapat masuk, lagi banyak enjin kita boleh bakar minyak dan enjin tu akan jadi lagi power. Jadi kalau dulu orang memang guna turbo ni untuk racing dan naikkan power enjin gila-gila punya sebab diorang nak menang racing tu. Even sampai sekarang enjin kereta racing ni most likely guna turbo. Jadi kalau kita tengok kereta F1 contohnya, guna enjin 1.6 liter saja. Tapi bukan maknanya power dia lebih kurang Myvi yang 1.5 liter tu. Sebab enjin 1.6 liter F1 ni dia heavily boosted guna turbo, jadi mungkin power dia sama dengan enjin 3 liter, tapi saiz dia kecil saja. Dan bila teknologi racing ni sampai dekat kereta biasa, maka manufacturer boleh kecilkan enjin, contohnya dari 2.5 liter kepada 1.5 liter plus turbo. Jadi anda akan dapat enjin yang lebih kecil, tapi power output dia sama dengan enjin besar yang tak ada turbo. Bila enjin kita kecil, luas permukaan yang bersentuh tu akan kecil. Bermakna friction pun sikit lah. Jadi kereta tu akan jadi lebih efisien. Dan kereta yang berbeza akan guna turbo yang berbeza. Walaupun fungsi dia sama je untuk sumbat lebih banyak udara ke dalam enjin. Jadi jenis turbo yang pertama ialah yang paling basic sekali adalah single scroll turbocharger. Maknanya scroll ataupun intake turbocharger ni ada satu saja. Jadi exhaust manifold enjin kita tu akan bercantum menjadi satu sebelum gas exhaust ni masuk ke dalam turbocharger. Jenis turbo yang macam ni boleh kata paling senang nak buat dan paling murah lah sebab geometri dia tak complicated. Cumanya untuk match semua kereta dengan jenis turbo yang macam ni tak boleh sebab ada enjin yang 4 silinder, ada enjin 6 silinder. Dia punya karakteristik pressure wave tu pun berbeza-beza. Sebab tu kadang-kadang anda tengok bentuk exhaust ni makin lama makin pelik sebab diorang nak manage pressure wave tu sebelum masuk ke dalam turbo. Dan kebiasaannya turbo basic macam ni ada dalam enjin 3 dan 4 silinder. Jenis turbo yang kedua pula dipanggil twin scroll turbocharger. Twin scroll ni maknanya turbo kita tu still ada sebiji je, cuma inlet turbo ni ada 2. Biasanya manufacturer akan guna turbo jenis macam ni untuk enjin 6 silinder. Maknanya exhaust dari 3 silinder akan masuk ke satu inlet dan lagi 3 silinder akan masuk ke inlet yang kedua. Dan twin scroll turbocharger ni bentuk dia macam single scroll tapi dia berkembar sampailah ke hujung laluan turbocharger ni. Maknanya exhaust gas dari 3 silinder tu akan masuk ke separuh turbine dan lagi 3 silinder akan masuk ke separuh lagi turbine yang lain. Jadi anda kena check kalau enjin anda guna twin turbo, cuba check betul ke turbo anda ada 2 atau sebenarnya ada satu je dan dia guna twin scroll turbocharger. Satu lagi jenis turbo yang selalu buat kita confuse adalah dipanggil double scroll turbocharger. Still, walaupun nama dia double, tapi turbonya masih ada satu. Cuma kalau twin scroll tadi dia berkembar, yang double scroll turbocharger ni dia ada 2 intake. Tapi exhaust gas tu dia akan split setiap 180 darjah turbine tu. Still, most likely engine yang guna configuration ni adalah engine 6 silinder. Jadi nampak tak? Twin dengan double scroll turbocharger ni memang mengelirukan sebab orang yang tak tahu dia akan ingat kereta dia ada 2 turbo padahal ada satu je. Jadi sebenarnya ada ke tidak enjin yang ada 2 turbo ni? Jawapannya memang ada. Tapi enjin yang ada 2 turbo ni pun ada 2 jenis sebenarnya. Jenis yang pertama dipanggil parallel twin turbo. Parallel twin turbo ni maknanya separuh silinder akan diboostkan oleh satu turbo
dan separuh lagi akan diboostkan oleh turbo yang satu lagi. Jadi dua biji turbo ni akan berfungsi serentak untuk naikkan power output enjin tu. Tujuan diorang guna dua biji turbo instead of guna satu turbo gergasi adalah untuk minimize turbo lag. Bila kurang volume maknanya turbo tu kecil, maka kuranglah turbo lag. Plus turbo yang kecil ni dia ringan, jadi inertia awal untuk gerakkan dia tu sikit saja. Maka dia mudah berputar dan throttle response akan jadi mantap. Okey, satu lagi jenis turbo yang ada dua biji ini dipanggil sequential turbocharger. Biasanya kereta yang perlukan sequential turbo ni adalah kereta yang enjin dia saiz besar, 4 liter atau 5 liter contohnya. Dekat low RPM, enjin ni akan guna satu turbo je. Dan turbo yang jalan waktu low RPM ni dipanggil High Pressure Turbocharger ataupun HPT. Tapi bila enjin ni operate dekat RPM yang tinggi, HPT ni dah tak boleh nak handle udara yang banyak. Jadi akan ada valve terbuka untuk feed udara ekstra ni ke Low Pressure Turbocharger ataupun LPT. Jadi dekat high RPM dengan high load, both LPT dengan HPT ni akan on untuk keep up dengan demand yang enjin tu perlukan. Minta maaf dah bercampur-campur bahasa Inggeris dengan bahasa Malaysia. Dan kalau programming yang diorang buat tu mantap, driver tak dapat rasa pun transition LPT ke HPT ni. Yang dia tahu bila nak power tu sentiasa ada. Kalau anda macam confused dengan term-term yang saya guna ni, saya jemput anda join kursus online Engine Zero to Hero yang mana ada lebih 50 video lebih untuk anda enjoy dan harga pula memang tak dapat dekat tempat lain. Link untuk join saya letak dekat bawah. Okey, satu lagi jenis turbocharger yang sangat popular dipanggil Variable Geometry Turbocharger ataupun VGT. Kalau tak silap saya, Mitsubishi Triton siap tulis lagi dia guna VGT dekat branding dia. Boleh ke nak ubah geometri turbo tu? Jadi untuk dapat variable geometry ni, apa yang manufacturer buat adalah dia pasang macam nozzle di keliling turbine rotor dekat turbocharger kita tu. Pada waktu low flow atau RPM yang rendah, nozzle ni akan tutup sikit supaya flow dapat accelerate dan hentam turbine tu dengan kuat. Dia macam kita nak siram pokok tapi air tu slow. Apa yang kita akan buat adalah kita picit sikit pipe tu supaya air dia pergi jauh kan. Sama konsep dia dengan VGT ni. Bila nozzle tu kecil, flow akan jadi laju. Pada waktu high RPM pula, kalau nozzle tu masih kecil, nanti udara tu tak lepas nak lalu. Benda ni kita panggil choking. Dia tercekik dekat situ. Maka nozzle ni pun akan buka supaya flow rate yang banyak boleh lalu. Nama lain bagi VGT ni adalah VNT ataupun Variable Nozzle Turbocharger. VGT ni banyak je dalam enjin kita, tapi Mitsubishi je lah yang setakat ni guna nama VGT ni dalam branding diorang. Kalau dulu VGT ni banyak problem sebab nozzle tu macam komponen tambahan lah dekat situ, memang panas gila operation dia. Jadi dulu memang ada reliability issue. Cuma sekarang ni mungkin dah settle. Kalau anda dah tengok sampai sini, dah banyak sangat dah yang anda tahu pasal turbo ni. Ada lagi tak jenis turbo yang anda pernah dengar tapi tak masuk dalam list ni? Cuba komen dekat bawah. Kalau anda nak join kursus engine online yang saya buat pun boleh, sementara masih ada diskaun. Link saya letakkan dekat bawah. Jangan lupa subscribe dan tonton. Banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.